kita boleh doakan, tapi nak tahan pun kita tak boleh. Cukup. Ya, sedih sekali keadaan umat Islam pada ketika ini. Tapi dan juga kalau kita ingat hadis itu, dia mengatakan sebabnya ialah Allah telah tarik rasa gerun musuh Islam kepada umat Islam, dan Allah campakkan wahan dalam hati umat Islam. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan mati. Itulah penyakit kita sekarang ni. Tapi kita tidak harus mengaku kalah, kita tidak harus merasa sedih dan juga rasa tidak berdaya. Ini harapan kita ni, anak-anak kita yang diraihkan pada masa ini, pada hari ini, ya. Kalau kita nak kata nak tengok masa depan, sini kita sedang melihat masa depan. Mereka inilah yang akan meneruskan perjuangan kita. Pada mereka inilah harapan supaya umat kita kembali hebat, kembali cemerlang seperti mana dahulu. Dan dia bukan satu yang rocket science, bukan satu yang susah. Sebenarnya Allah dah beri dah cara dia bagaimana, iaitu dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana baginda mendidik para sahabat hingga mereka menjadi satu kelompok yang terbaik yang didirikan untuk umat manusia, bukan untuk orang Islam, untuk umat manusia. Itulah dia, kelompok yang telah dididik sendiri oleh Rasulullah SAW. Kita tahu cara dia bagaimana. Dan kita lihat satu yang saya kata tadi, dua kisah tadi. Satu kisah ialah ketika pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ni biasa selalu meronda rakyat dia, keadaan hidup rakyat dia. Satu ketika dia pergi di pinggir kota Madinah. Dia pergi ke pinggir kota Madinah dan dia nampak seorang anak kecil. Mungkin besar-besar ni je, kan, anak kecil. Dia sedang menggembala kambing di pinggir kota. Kambing yang banyak. Jadi anak kecil ni sedang menggembala kambing. Jadi Sayyidina Umar ni dia nak test anak dia macam mana, anak kecil dia macam mana. Jadi dia panggil budak tu, mungkin pernah dengar lah cerita ni, tak apa, mungkin pengulangan. Dia kata, boleh tak saya nak beli seekor kambing? Kambing banyak ni. Boleh tak saya nak beli seekor kambing? Lepas tu budak tu kata, tak boleh. Ni kambing ni bukan saya punya. Saya punya bos lah, maksudnya tuan saya yang punya. Saya gembala saja. Lepas tu Sayyidina Umar kata, tak apa, satu je, banyak ni. Kata je dekat tuan kamu, kambing ni kena makan serigala. Hilang satu, tak perasan pun. Dia saja nak test anak ni. Anak seorang-seorang ni. Tapi jawab anak tu, tak siapa pun tahu. Tapi anak tu kata, di mana Allah? Anak kecil tu depan orang dewasa, dia tak kenal lah itu Sayyidina Umar, tak kenal itu khalifah. Zaman dulu kita tak ada gambar WhatsApp semua nak tengok gambar. Dia tak tahu. Dia cuma nampak seorang lelaki cuba nak suruh dia jual kambing, lepas tu suruh tipu pula tu. Kata kambing mati. Jadi budak tu kata, dia tegas. Bayangkan anak kita, boleh tak dia berdepan dengan orang, tapi dia nampak di situ bahawasanya walaupun orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Ini buktinya betapa kenal Allah dan Rasul itu dah betapa dah mantap dalam jiwa dia. Sebab tu lahir satu umat yang hebat. Dia bermula dengan itu. Kita sekarang ni tidak kurang ilmu kita. Anak-anak boleh hafal, anak-anak boleh tahu. Tapi persoalan dia, kenapa umat kita masih lagi dalam keadaan begini? Sebab apa? Sebab mungkin dia tidak meresap sebagaimana yang telah berlaku pada umat yang terdahulu. Mereka menghayati. Bila kata Allah lihat tu, dia nampak sungguh. Dia tahu Allah lihat dia, walaupun orang tak tahu. Dan lebih-lebih lagi kita dalam zaman kita ni dengan internet, dengan media sosial, dengan telefon. Dulu kita rasa anak duduk rumah rasa lega, kan? Rasa anak tak keluar berlari sana sini. Zaman kita lah. Mak pada panggil, mana anak tak ada rumah. Sekarang anak kita duduk dalam rumah, tak keluar bilik. Tapi yang tu yang kita takut. Tak. Duduk sorang-sorang dalam bilik buat apa?
Kan? Cabaran. Dia buat apa dengan telefon dia? Apa yang dia tengok? Kita pergi kerja, dia buat apa di rumah? Contohnya. Kan? Ini satu cabaran. Memang kita tidak boleh atasi melainkan dengan petunjuk Rasulullah SAW, iaitu tanamkan didikan mengenal Allah sebagaimana gembala kambing si kecil tadi. Ya, orang tak ada, siapa tak ada, tapi dia tahu apa dia buat, Allah nampak. Apa dia buat, Allah tahu. Jadi tak guna. Jadi kekuatan dalaman dia itu sendiri yang akan mendorong dia untuk mengelak buat benda yang tak soleh jalan. Ya, jadi itulah sebenarnya. Ya, kita nak cuba didik pada diri anak-anak kita ni. Dan dia tidak boleh kita suruh anak saja, tapi kita tidak. Dia tak jadi. Kita nak keluarga kita sama-sama. Satu rumah itu sama-sama nak mengenal Allah dan memantapkannya dalam diri masing-masing. Ibu, ayah, anak, kakak dan semua. Baru boleh jalan. Baru boleh ada kesan. Kalau kita sekadar nak harapkan hantar pada sekolah, balik, penerusan tarbiyah itu tidak berlaku. Dia hanya tinggal teori. Dia tidak merasai dalam jiwa dia. Ini bukan satu yang rahsia apa. Ini satu benda yang telah jelas. Yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita hanya cuba kena lalui, kena buat saja. Bukan tahu, tapi buat. Ya, itu yang pertama. Kisah yang kedua ini adalah kisah yang berlaku pada zaman kita. Tentang seorang ulama, mungkin pernah dengar nama dia. Ulama daripada Syria yang telah pun syahid tak lama dulu, Dr. Syekh Ramadan Al-Buti. Pernah dengar ke? Syekh Ramadan Al-Buti. Saya ada terbaca sebuah buku dia yang menceritakan dia pada masa kecil. Ini zaman kita ni, zaman kita sekarang, zaman moden. Dia baru syahid dalam beberapa tahun yang lepas, baru lagi. Jadi kita tengok macam mana kehidupan dia. Dia tidak berlaku dalam void. Bagaimana kita mendidikkan itu, dia tidak berlaku dalam void, dalam lompong. Tapi dia ceritakan, ada kisahnya, dia kata, dulu masa saya kecil, Syekh Ramadan Al-Buti, masa saya kecil di Syria, masa saya kecil. Jadi saya tidur di satu tempat tu di mana ayah dia duduk solat tahajud. Mungkin rumah kecil kan, jadi mungkin tak ada bilik sendiri. Jadi dia selalu tidur di kawasan tu dan ayah dia solat di situ. Dia kata sering kali saya terjaga. Sebab apa? Sebab mendengar rintihan dan tangisan ayah dia. Rupanya ayah dia duduk bangun tahajud. Jadi sebelum subuh tu dia berhenti, dia akan merayu, berdoa, merintih, menangis. Dan anak kecil ini seringkali terjaga. Dan dia lihat anak ayah dia. Ayah dia bukan ibu. Ayah dia menangis, memohon, minta pada Allah. Rasa-rasanya apa kesan peristiwa ini pada jiwa anak itu? Tiap-tiap hari kan, kita ni apa yang kita cakap tak sehebat apa yang kita buat. Betul kan? Kita pun tahu je. Anak-anak ni kesan dia melihat tu jauh lebih besar daripada kesan dia dengar, disuruh contohnya. Kan? Bayangkan anak ni dia lihat saban hari ayah dia meminta, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah memang nampaklah kesan ni sampai dia menjadi ulama yang terhebat, salah seorang ulama terhebat dunia. Sebab dari kecil setelah diasuh macam itu sekali. Bukan kata bagi teori, tapi dia lihat dalam suasana kehidupan dia, itulah dia. Pergantungan yang besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu yang kita nak kena renung-renungkanlah. Renung-renungkanlah betapa kita nak sama-sama nak buatkan suasana ataupun ekosistem rumah kita sebagai satu yang sangat memberi kesan kepada pembinaan jiwa anak-anak ini. Dia nampak kita. Lagi satu contohnya baca Quran lah contohnya. Kadang-kadang kita baca Quran sorang-sorang dalam bilik, anak tak nampak.
kita kena bagi anak nampak. Dan kita duk kata anak baca Quran, semayang. Dia lebih berkesan kalau dia nampak kita buat. Kadang tak payah suruh pun, sebab dia dah tahu kita buat. Benda tu norm, is the norm. Ya, kita seorang baca-baca dalam Quran, baik, why not kita baca di luar? Supaya anak-anak nampak. Ayah, mak suruh baca, badan mak dengan ayah memang baca Quran pun. Dan jadi dia macam benda tu is the norm in the family. Baca sama-sama, nampak semua. Semayang Jumaat lagi lah. Semayang Jumaat ni kalau dah selalu cucu saya setahun 2 tahun dah tertongeng-tongeng kan. Tak suruh pun, tapi dia tahu benda ni is something yang dia nampak tiap-tiap hari. Secara natural dia akan ikut. Tak perlu susah-susah kita nak paksa-paksa pun. Yang kita pernah paksa ni bila kita tak buat, kita suruh orang buat, susah. Susah. Tapi kalau kita budayakan dia dalam family kita, budayakan dia dalam suasana itu yang mengenal Allah, yang cinta pada Allah, yang ingat Allah, yang masuk kereta baca doa kan. Dia baca doa bukan saja di mulut, tapi ingat supaya Allah bantu perjalanan kita ni. Allah bantu dapat parking dekat ke kan. Allah bantu segala. Jadi anak-anak tu dah terbiasa dengan suasana macam tu. Dan pengalaman saya sendirilah anak masih kecil-kecil, itulah kita cabaran sekarang mak dengan ayah ni dengan phone ni lah, kena memang set aside lah. Kita kena perlu bagi masa untuk bersama-sama. Sangat penting. Masa yang kita spend dengan anak itu sangat penting. Macam saya, salah satu cara lah, mungkin agak tak konvensional, tapi yang saya banyak guna untuk kenal Allah ini ialah melalui sains. Sebab saya background sains. Memang saya dulu banyak buat eksperimen dengan anak-anak di rumah. Something very special lah. The time that you spend dengan anak kita. Buat eksperimen. Lepas tu kita tengok di taman-taman kan. Kita tengok. Sebenarnya nak bawa kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cabut. Simple thing. Tak perlu keluar duit pun semua ni. Tak perlu nak beli mahal-mahal, nak pergi mall lah sekarang ni macam-macam, nak kena bayar duit mall lah macam-macam kan. Benda tu simple je. Pergi di taman cabut pokok, tengok akar dia, akar tunjang daun dia bagaimana kan. Mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaan ni. Sungai kita explain macam mana bintang, how dia bintang tu sebenarnya that's how far kan kita daripada bumi ke matahari, nak jauh, nak sampai tu mengambil masa bukan 8 minit. Jadi ada di antara bintang-bintang tu sebenarnya dia tidak wujud lagi. We are seeing the past. Sebab bintang tu mungkin dia dah tak ada, dia dah hilang, dia dah meletup dan sebagainya. Tapi kita masih nampak sebab it takes so long. Dia punya photons dan sebagainya nak sampai ke mata kita. Sebab besarnya alam ini. Besar sangat alam ini. Benda-benda macam tu kita cerita dengan penuh ikhlas, dengan penuh excitement. Memang budak-budak memang seronok sungguh. Seronok ni. Budak-budak besar-besar ni dia banyak soalan. Saya ingat dulu kalau tengah masak, anak tanya soalan tu api cerita dia. Seronok bila dia mula tanya soalan tu, maknanya dia dah mula berfikir. Dia dah ada idea. So I don't want to miss that opportunity. Saya ingat dia nak tanya ada something lah. Dulu kami berbincang tentang something, tentang I think astronomy tu. Tiba-tiba dia ada soalan tentang benda tu. Itu satu yang kita bagi dia, kita menanti respon daripada dia dan masa itu sampai. Saya tak mau apa lost that opportunity kan. Dengar cerita dia, apa thoughts dia. Jadi interaksi dengan anak-anak ini sangat penting. Kita bimbing dia bersama-sama bila dia nak besar. Sebab usia sekolah rendah ni sekejap saja ya. Jangan kita sia-siakan masa itu. Saat ni bila dia dah masuk sekolah menengah, dia dah ada pemikiran sendiri, dia dah ada kawan-kawan dia, quite difficult kan kita nak influence dia pada masa itu. So jangan lepaskan peluang anak-anak ketika sekolah rendah. Sekolah rendah is the best time. Dia dah berfikir kecil sangat tu, tak apa boleh lagi kan. Sekolah rendah ni dia dah start berfikir. Dia nak tahu banyak tentang alam ini. That's where you have to come in.
Kan? Sebelum dia jadi dah tak seronok dah. Sekarang ni orang tak mau sains budak-budak semua kan. Sebab dia tak nampak benda tu seronok. Pergi sekolah sains ni macam, saya tak tahu. Dia macam very technical. Jadi dia hilang keseronokan itu. Sedangkan sains itu best, interesting thing yang boleh ingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan sains untuk budak tu excited. Kalau saya ingat lagi masa tu anak saya mungkin darjah 3, darjah saya tak ingat. Dia mereka di sekolah, kita kena tahu apa dia belajar di sekolah supaya kita boleh chip in. Jangan ajar yang apa dia belajar di sekolah. Kita go more. Contohnya dia tengah belajar tentang solar system. Kan? Planet semua tu. Lepas tu dia balik dia cerita. Ataupun kita pun buka lah buku dia, apa dia tengah belajar sekarang. Kita mak bapak dah tinggal lama kan. Tak apa. Kita tengok apa dia tengah belajar sekarang. Okey, dia tengah belajar tentang solar system. Fine. We go further. Kita pergi lebih pada solar system. Pergi kepada universe. Kita pergi kepada bintang-bintang dan sebagainya. Kita masih bincang lagi tentang solar system, tentang apa yang dibelajar di sekolah, tapi kita go beyond. Itu cara dia lah. Itu saya nak kongsi. Kita pergi lebih daripada apa yang dia belajar di sekolah. Jadi dia rasa ada ni. Maksudnya dan juga apa-apa lah. Mungkin dia belajar di sekolah dia belajar 1, 2, 3 apa kan, sekolah rendah kan, campur tolak dan sebagainya. Masuklah sikit, kita ajar dia pasal negatif. So dia rasa macam dia tahu banyak lagi. Dia rasa seronok macam dia belajar di sekolah, tapi daripada rumah dia ada belajar lebih lagi. Tapi cara kita beritahu tu kena seronok lah kan. Simple je nak belajar tentang negatif ni. Kita tengok lift kan, lift kosong 1, 2, 3. Itu yang dia belajar kat sekolah. Do you know that? You can know something more than that. Kita pergi bawah tanah, dia jadi negatif. Konsep macam tu itulah insyaAllah. Jadi budak-budak tu dia rasa pembelajaran ini adalah satu yang sangat menyeronokkan. Dia nature dia memang dah seronok dan memang nak tahu. Lepas tu kita bagi pula benda ni, kita buka ruang-ruang dia nampak ni. Seronoknya. Pembelajaran is the best thing. Jadi orang yang berilmu itu adalah satu yang seronok. Dan juga kita, bila kita the more we know, sebenarnya lagi kita rasa tak tahu kan sebenarnya. Orang yang tahu banyak ni sebenarnya dia tak tahu. Dia belajar sikit je. Sebab orang tahu banyak ni dia rasa lagi dia tak tahu. Jadi nurture that. Jadi jaga sekolah rendah je. Saat ni bila dia sekolah menengah dia dah boleh buat sendiri. Tapi sangat penting, jangan miss peluang yang ada sekarang ni, iaitu di sekolah rendah. Ya, insyaAllah. Lama pula saya, banyak lagi nak cerita. Tapi dengan masa yang singkat ini, Alhamdulillah, saya rasa itu sajalah yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, tahniah kepada semua anak-anak. Pembelajaran tak habis ya. Walaupun yang dah graduate hari ni, yang lain tu belajar lagi. Tentang sirah Rasulullah SAW, bagaimana Islam itu hidup. Dia bukan teori, tapi dia hidup di kalangan umat yang terbaik yang telah diwujudkan untuk umat manusia ini. Kita belajar daripada sirah itu, kita belajar dan praktikkan dalam kehidupan kita. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan dan atas perasmian dan perkongsian yang amat bermanfaat sebentar tadi. Majlis menjemput yang dihormati Puan Nurhaliza binti Muhammad Syuhud untuk menyampaikan cendera hati kepada Dr. Nurhaliza Nordin di sini.